Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Huda Syafiqah binti Eja Ahmad. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Saya akan menerangkan tentang pengenalan. Pendidikan awal kanak-kanak merupakan pendidikan peringkat awal usia kanak-kanak. Pengalaman kanak-kanak semasa peringkat awal membentuk otak dan keupayaan untuk belajar, bergaul dengan orang lain dan bertindak balas terhadap cabaran harian. Pendidikan awal kanak-kanak adalah program yang memberi layanan, asuhan dan didikan kepada kanak-kanak dari lahir sehinggalah umur 8 tahun. Ia merupakan program yang tidak formal kerana dia memberikan didikan yang mudah dan santai sebelum mereka melangkah ke alam persekolahan mereka. Dapat dua peringkat berdasarkan umur mereka. Peringkat pertama ialah untuk kanak-kanak yang berumur bawah 4 tahun, iaitu TASCA, dan untuk peringkat yang kedua pula ialah tadika atau prasekolah untuk kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Oleh itu, pendidikan prasekolah adalah program yang menyediakan pembelajaran untuk kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun selama setahun sebelum mereka masuk ke tahun 1. Seterusnya, untuk kanak-kanak yang berumur 4 tahun iaitu TASCA, tertakluk kepada Akta Taman Asuhan 1986 iaitu 308, dan untuk kanak-kanak yang berumur bawah untuk kanak-kanak yang berumur 4 tahun iaitu tadika, tertakluk kepada Akta Pendidikan 1996 iaitu 550. Assalamualaikum, nama saya Nur Fitri Aina binti Supran, Matric Card 323200331. Saya akan menerangkan jenis-jenis institusi pendidikan di Malaysia. Pertama sekali kita ada tadika. Tadika boleh dikenali sebagai taman didikan kanak-kanak. Mereka menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak yang berumur antara 4 hingga 6 tahun. Mereka juga menyediakan aktiviti pembelajaran akademik yang berasaskan mata pelajaran. Untuk TASCA pula, TASCA dikenali sebagai Taman Asuhan Kanak-kanak. Mereka menerima masuk 4 orang atau lebih bayi yang berumur bawah 4 tahun yang dijaga dalam satu isi rumah dan dibayar upah. Mereka menyediakan aktiviti ataupun program yang sesuai untuk kanak-kanak di samping penjagaan biasa. Untuk perbandingan institusi pendidikan di Malaysia, untuk institusi dari kerajaan, lokasinya agak sedikit jauh tetapi yurannya murah, dan mereka mengikut silibus dari kerajaan. Dan tidak boleh tinggal lebih masa yang ditetapkan. Untuk swasta pula, lokasinya lebih dekat, akan tetapi bayarannya agak sedikit mahal berbanding kerajaan tadi. Dan mereka juga mempunyai silibus ataupun kursus yang tersendiri. Kanak-kanak boleh tinggal lebih masa dengan apa yang ditetapkan, tetapi akan dikenakan bayaran tambahan. Untuk implikasi pendidikan awal kanak-kanak, yang pertama sekali ialah membangunkan kemahiran literasi. Guru prasekolah boleh membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran bahasa dengan menggunakan teknik interaktif seperti meminta mereka menunjuk ke tajuk cerita, meramalkan apa yang mungkin ada dalam cerita dan menceritakan semula suatu peristiwa yang didengar dalam cerita yang didengarinya. Dengan ini, kanak-kanak boleh menyumbang
menyumbang pengetahuan melalui penulisan dan membangunkan media dan teknologi di kemudian hari. Okey, yang kedua pula ialah meningkatkan pemikiran kritikal, iaitu kemahiran asas untuk mendapat pengetahuan bahasa dan celik huruf yang baik. Pemikiran kritikal mereka akan berkembang apabila perkembangan bahasa mereka berkembang. Dari segi celik huruf, kanak-kanak dapat melakukan lebih daripada mengenali dan menghasilkan bunyi daripada huruf dan kata-kata. Apabila mereka diberi buku cerita, guru boleh membimbing kanak-kanak untuk memikir secara kritikal melalui penyelesaian masalah, ramalan dan penjelasan. Okey, untuk implikasi yang ketiga pula ialah memupuk keyakinan diri, berinteraksi dengan rakan seusianya. Guru biasanya akan mengajar kanak-kanak untuk berfikir positif tentang diri mereka sendiri. Ini akan memberi kesan yang positif kepada keyakinan diri kita, kepada keyakinan diri kanak-kanak untuk pada masa hadapan lah, untuk mereka akan dewasa nanti. Jadinya keyakinan diri ni sangatlah penting untuk kanak-kanak supaya mereka yakin dalam sesuatu apa yang mereka nak buat. Okey, yang akhir sekali adalah mempelajari nilai-nilai moral. Kanak-kanak dapat mempelajari nilai-nilai moral, etika dan sikap yang baik. Nilai-nilai moral ni penting dalam diri kita sendiri, dalam diri kanak-kanak, supaya mereka dapat dijadikan sebagai dalam kehidupan lah. Jadinya nilai-nilai moral ni sangatlah penting dalam kehidupan kanak-kanak supaya mereka dapat mengamalkan setiap hari. Contohnya, mereka diajarkan yang pentingnya kejujuran, kebaikan dan menghormati orang lain. Murid-murid lepas macam murid-murid ni dia boleh belajar dengan pentingnya kejujuran, jujur dengan ibu bapa, dengan guru, bila dia mempelajari nilai moral ni lah. So dia boleh menghormati orang lain juga. Macam tu. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih.